dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id bahawa sesungguhnya laki-laki, dengar ni orang laki, ya, laki-laki apabila memandang ia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya serta menelik Allah Ta'ala kepada keduanya akan sebagai telik rahmat. Nampak? Kita pandang muka isteri, Allah pandang kita dengan telik rahmat. Isteri pandang muka kita, Allah pandang kita dengan telik rahmat. Nanti balik tengok muka bini lama-lama. Dia makan tu tak payah makan, tengok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, punya ramai-ramai manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dipilih datang rumah Allah, duduk menuntut ilmu. Apabila kita buka dalam kitab tasawuf daripada Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Tai, Syekh Abdullah Al-Mubarak, apa kalam-kalam mereka? Mereka berkata, kanak-kanak mereka akan bermain dengan permainan-permainan mereka. Dengan permainan mereka, dengan gulinya, dengan kereta kontrolnya, ya, dengan apalah barang-barang permainan. Kadang sampai dia main, dia lupa sampai nak mandi, lupa. Kadang dia berak dalam pampers pun dia tak sedar dia berak. Itu kanak-kanak. Tapi apabila orang ambil barang mainan dia marah, dia menangis. Ya, kadang dia merempan, dia ambil barang dia, kadang dia kejar orang ni, dia marah. Ngadu kat bapak dia. Ya, bapak ni pun marah orang tu. Tu kanak-kanak. Berbeza orang dewasa. Orang dewasa ni dia bermain juga, dia bermain dengan harta. Dia bermain dengan duit, dia leka cari duit. Yang perempuan dia bermain dan leka dengan barang kemas dan barang perhiasan. Dia leka. Apabila dia leka, itu yang dia lupa Tuhan dia. Ya. Dia lupa Tuhan dia. Kadang-kadang bab tentang kewajipan sebagai seorang hamba pun dia ambil yang fardu je, yang sunat-sunat dia tak ambil. Dia rasa dia hidup dekat dunia ni, dia rasa lama sangat dia hidup. Ingatlah akhir hidup kita adalah mati. Ya. Itu yang apabila orang yang tidak beriman, ya, dia bukan tak percaya dengan Allah, dia percaya ada syurga, ada neraka, tapi dia engkar. Itu yang dia bermain dengan dunia dia, bermain dengan TikTok dia, bermain dengan duit dia, sibuk dengan barang kemihnya, sibuk dengan meeting dia, sibuk dengan projek dia, sibuk dengan mall dia, sibuk dengan meniaganya, sibuk dengan main takraw dia. Ya, petang-petang orang dah azan, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Duduk lagi kat padang bola, padang takraw. Tempat aku kau duduk macam tu memang kau kena balding dengan batu lah. Kami di madrasah kami tak boleh, tuan-tuan. Ya, kalau aku baling batu, aku kena baling batu kang, tuan-tuan. Ya.
Itu yang apabila mereka diambil barang permainan bagi orang-orang dewasa, diambil barang permainan dia, duit dia diambil ataupun duit dia hilang, barang kemis dia hilang, barang kemis dia kena curi. Ya, kadang orang nak minta dia tak bagi. Ya, dia rasa dia punya. Itu yang apabila Allah ambil nikmat yang dia ada sementara waktu yang Allah bagi dia pegang pinjam sementara waktu, apabila mereka ni tidak bertuhankan Allah itu Tuhan dia, itu yang mereka menyalahkan Tuhannya. Dia kata Tuhan tak adil, Tuhan zalim, ya. Ingatlah orang tua, cara permainan dia orang tua. Tu komboi sana, komboi sini, ya, pergi ke dia buah, pegang bini orang, pegang anak dara orang, pegang bau, ya. Orang sini ya. Jangan macam-macam orang sini. Ya. Tambah pula sekarang pula, ya. Memalukan agama Islam, pakai tudung, ya, mengaku hafal Quran, ya, buka baju, tunjuk baju dalam. Negara kita ni masih kuat lagi, masih hebat lagi tentang agama, cepat je buat tindakan, ya. Tapi bila lambat buat tindakan, tunggulah balak dan wabak, ya. Alhamdulillah negara kita ni, ya, pejabat agamanya masih kuat, ya, polisnya masih kuat, tegas, ya, tentang hukum dan hakam. Siapa menghina hukum Islam akan diambil tindakan. Bagus ya. Kalau lambat ambil tindakan, negara kita kena balak dan wabak. Ya. Sebab balak dan wabak ni ulama bagi tahu, ya, apabila manusia dia buat salah dengan Allah, mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka melanggar hukum Allah, maka turunlah balak dan wabak. Ya. Turunlah balak dan wabak. Ingatlah, kita ni orang tua, orang dewasa, dengan permainan kita, permainan kita dengan harta. Itulah permainan kita, tuan-tuan, ya. Ingatlah, sekaya macam mana pun, sehebat macam mana pun, ya, tetap mati. Ini kita semua pasti mati, tuan-tuan, jangan risau, ya. Nanti orang masukkan kita dalam kereta jenazah tu, orang bawa kita di tanah kubur, orang tinggal kita dalam tu. Dah tinggal dalam tu, ya. Itu yang kita beritahu dengan ahli keluarga, korang nak balik dah ke? Korang nak balik dah ke? Tinggal aku seorang ni dalam kubur ni. Cakap, semua bercakap. Itu yang dalam kitab menyebutkan, ada dalam kitab ni. Dalam kitab anak kunci syurga, ada. Semalam, 2 hari lepas aku baca hadis bab tentang kubur, ya, Masjid Ulu Bernam. Itu yang malaikat datang di sisi jenazah, ya, dia bangunkan kita, dia tolak badan kita, kita duduk. Itu malaikat tanya, ya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? Tanya. Lepas tu tak boleh lari. Kita AJK masjid, JKK kampung, wakil rakyat, bapa menteri, adik menteri, sepupu menteri, siapalah engkau? Ustaz ke? Tak kira siapa, tetap pun dia tanya dalam kubur. Dalam hadis buat apa? Kafir ke, Islam ke, tetap kena tanya dalam kubur. Dalam kubur, ya. Tak boleh elak. Yang selamat dalam kubur ni 4 perkara, 4 benda. Siapa buat 4 benda ni selamat. Pertama, dia jaga sembahyang dengan sempurna. Jaga sembahyang dengan sempurna, ya. Wuduknya at-tuhuru miftahus salah, wuduk dengan sempurna. Buat sembahyang jemaah. Mana yang orang ambil daging, dia daging korban? Mana tak datang mana? Mana yang ambil daging korban? Mana? Patut AJK ni cakap, ni lepas ambil daging korban, nanti datang semua jemaah. Cakap ni, jangan kau datang ambil daging korban je, lepas itu kau hilang, busuk punya orang. Cakap itu lah. Mana Pak Haji yang pergi umrah, pergi haji setiap tahun, habis duit beribu ringgit. Mana kau tak datang masjid, tak datang surau sama jemaah? Masa dekat Mekah kau sibuk sama jemaah, balik negara kau sendiri tak datang masjid. Tak datang masjid. Ada haji, ada umrah yang mabrur, dan ada yang mardud, ditolak, ada yang diterima. Ulama cakap apa? Apabila dia pergi tanah haram, dia balik tanah haram, dia berubah tu, daripada tak baik jadi baik. Allah terima haji umrah dia. Dia baik balik pada tanah haram, tak berubah, masih tak suka pergi masjid, surau sembahyang jemaah, muntah ilmu, masih mulut suka jahat, mengumpat orang, kata orang, hina orang, caci orang dalam Facebook, dalam TikTok, orang tak kira dengan jiran, suka bergaduh. Tu tandanya Allah tak terima haji dan umrah dia, tuan-tuan. Mardud, ditolak. Tu labaik panggilan, tuan-tuan, ya. Labaik Allah, tuan-tuan.
Itu tak semua orang yang dapat pergi tanah haram. Tapi tak semua orang yang Allah terima ibadat dia. Itu kena ngaji sedalam-dalamnya bab tentang hati. Bab tentang hati. Malam ni makan lama makin kurang. Orang makan daging banyak masuk hospital, kena darah tinggi, itu yang masuk hospital makin kurang. Yang peliknya kat Mekah elok makan daging, tak kena sakit. Sebab masa di Mekah dia tawakal kuat. Allah ada. Allah ada. Balik kampung dia, jangan makan kambing, jangan banyak makan daging, nanti kena darah tinggi. Dah dia bertuhankan binatang, dia tak bertuhankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni, siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdullah, ulama sufi, ulama hebat, mulut suka berzikir, suka berzikir. Fazkuruni azkurkum, siapa sebut aku panggil dia. Aku kalau selalu panggil Haji, dia ada hubungan kait. Kita dengan Allah, kita panggil Allah, sebut Allah, panggil Allah. Allah dengar panggilan kita. Banyak zikir, banyak selawat, banyak istighfar. Raja zikir, istighfar. Tu raja zikir. Banyak minta ampun dengan Allah. Jangan kita tunjuk something dengan Allah. Malaikat Munkar Nakir tu dia geram dengan kita. Kita buka dalam kitab bab jenazah, dalam tu sebut apa? Wahai manusia, dalam tu sebut tanah dia berkata, engkau sekarang pijak atas perut aku. Engkau berketawa dia, engkau bersuka dia, terang menerang rumah engkau. Kau dengar, kau tengok, kau duduk, kau berhimpun dalam raja lawak. Ketawa berdekah-dekah. Satu hari nanti kau masuk dalam perut aku, kau menangis, tak ada siapa pun dengar. Aku himpit tulang rusuk kau. Tu tanah tu bercakap. Terlebih baik ia daripada laki-laki yang soleh. Masuk dalam kitab ni menyebutkan perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang soleh. Apa soleh? Soleh cakap Arab. Baik. Nak cari wanita akhir zaman, wanita yang soleh, wanita yang baik, tak ada. Susah lah. Susah. Cakap suami lawan dengan suami. Oi, dalam kitab ni lah, tak silap aku muka surat depan ke, muka depan ni kot, aku mengajar satu tempat, dia tulis situ, wanita-wanita yang keluar rumah dia bercantik-cantik, berhias-hias bukan untuk suaminya, nanti dia digantung dalam jurang api neraka Allah, dimasukkan api di lubang farasnya. Muhasabahlah bini siapa, muhasabah. Nanti anak-anak perempuan yang belum menikah, perempuan yang sudah menikah, itu dia mendakwa suaminya. Itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Itu yang dia beritahu dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhanku, wahai Allah, lelaki ni lah, dia tak tegur aku buka aurat, dia biar je. Aku dalam TikTok, aku berjoget-joget, lemah, dia biar je, dia suka. Ni lelaki ni AJK masjid ni. Okey, AJK masjid sini. Contoh. Lepas tu jadi AJK masjid bukan senang, susah. Contoh dia jadi imam, namanya dah dilantik, dia ni imam. Contoh ada setengah tempat, dia imam tapi dia tak datang masjid main jemaah. Dia pas kat orang lain, duit dia ambil. Cantik betul imam. Haram dia ambil duit ni. Tak boleh. Kena tahu tu, sebab amanah dekat dia. Bila amanah, dia kena jalan amanah. Contoh berapa hari dia tak jalan amanah. Okey, duit tu dia bagi pada kawan dia yang jalankan tugas dia. Bagi lah. Tuan buka dalam hukum.
Kalau tak boleh jalan amanah, pikul amanah, jangan pikul amanah. Bukan senang. Sama kita ni bila dah bernikah, kita dah memikul amanah. Tapi tu dalam kitab tasawuf menyebutkan, apabila kamu bernikah, Allah akan bagi kamu hiburan, Allah akan bagi kamu permainan. Isteri kamu tu adalah hiburan. Nampak? Dalam kitab tasawuf. Suami kamu itu, wahai wanita, itu adalah hiburan kamu. Itu yang dalam rumah tangga, dia seronok, gembira, lawak jenaka, kerja-kerja, marah-marah, suami isteri marah baling suami dengan periuk, itu hiburan lah. Bengkak sini, Allahu Akbar, tengok kat cermin, Allah, kenangan pahit dan manis. Dalam rumah tangga ni, suami kena banyak main peranan tu. Suami ni kena banyak mengalah berkat rumah tangga. Anak menangis, hiburan lah. Ni tak ada anak menangis, kita marah. Masa anak tak ada, sunyi rumah. Nampak Tapi dah dapat anak, didik lah dengan agama. Didik lah. Didik dengan agama. Ajar dia dengan kalam-kalam Allah. Setiap benda nak dibuat, kena ucap kalam Allah. Ajar anak tu macam tu. Suruh anak pergi masjid, pergi surah. Mana ada? Masa daging korban, ramai. Budak-budak pun ramai. Kadang buat dia datang ambil daging korban, dia nak ambil daging, bapak tak datang. Anak je datang. Bapak dah dalam kereta je. Malu tak pernah datang surau kan? Dia malu. Orang yang tidak mahu menuntut ilmu, orang yang tidak mahu datang rumah Allah, nanti dia di padang mahsyar Allah tidak memandang dengan pandangan redha. Itu dalam hadis sebut daripada Imam At-Tirmizi, raditu billahi rabban wa bil islami dina bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan. Suruh isteri mengaji, didik isteri supaya dia jadi orang soleh, dia jadi orang baik. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar, bermula dunia ini sekalian kesukaan. Dunia ni tempat suka-suka lah. Nanti tempat suka-suka lah. Suka-suka, ketawa-ketawa, termasuk alam barzah je, bukan tempat suka-suka. Bukan tempat suka-suka. Dengar ni bro. Tak ada, bukan tempat suka-suka. Tak ada minta tolong. Minta tolong orang kubur sebelah, tak boleh. Itu yang ulama tasawuf bagi tahu apa? Apabila yang meninggal itu orang ahli dosa, ahli maksiat, ahli neraka, dia dikubur sebelah kubur orang soleh, maka terasa azab neraka ni dikubur sebelah. Betul, orang wali-wali Allah ni, orang soleh, kuburnya asing. Allah jaga dia, tuan-tuan. Tengoklah, wali-wali Allah, kubur semua asing. Sebab masa hidup dekat dunia pun dia asing, dia orang asing. Dia suka asingkan diri daripada manusia-manusia yang mengajak pada dosa dan maksiat. Itu yang ulama suruh masuk tarekat, masuk berzikir. Banyak zikir, Ini tak ada duit lembu, duit lembu. Itu tahu. Duit daging lembu, itu rokok, itu mati. Itu ya. Dan sebaik kesukaan itu perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh Tentang buka lagi dalam satu pendapat mengatakan, wanita-wanita yang mengajak suaminya pada jalan-jalan hawa nafsu, jalan-jalan yang bukan urusan agama, berpoya-poyanya sibuklah urusan-urusan dunia, sampai suami tak dapat pada jalan-jalan akhirat, suami itu suami yang cilaka. Ada dalam kitab. Pergi pasar raya bawa bini, kenduri kahwin bawa bini, jalan-jalan bawa bini, pergi air terjun bawa bini, tapi pergi surau tak bawa bini, busuk punya suami. Dengar ni bro. Tengok, seorang hanya perempuan. Tuan-tuan tak ada bini ke? Aku kena cakap nanti daripada Masya Allah tanya aku. Betul, orang yang buat kerja agama dibenci oleh manusia. Tengok Nabi sendiri, orang nak bunuh
Nak bunuh Nabi. Orang nak bunuh Nabi, menyorok dalam gua, tak dapat makan. Itulah yang kita selalu sebut dalam semayang tu. Tuan-tuan. Orang nak bunuh kekasih Allah, utusan Allah. Tuan-tuan. Sampaikan Islam. Bapa aku kena penjara 2 tahun. Penjara dalam tanah 2 bulan. Sampaikan Islam. Tuan-tuan. Imam Syafi'i kena rantai. Imam Malik masuk penjara. Imam Abu Hanifah kena racun. Tuan-tuan. Kita sampaikan Islam, dapat duit. Ceramah kena ceramah 300. Allah Akbar. Ada setengah tempat 300. Kopi jantan. Sekarang kopi jantan tak dapat dah. Makin lama makin tak dapat. Makin PKP terus. Tuan-tuan. Tidak dulu satu ni satu plus. Tuan-tuan. Makin lama makin kedekut punya. Lepas tu kena selalu bagi orang makan. Bagi orang makan ni sekali satu suap, satu gunung Uhud. Sekarang tak nampak. Bila roh nak keluar, dia panggil ruhul hayat. Nak keluar. Tu roh keluar tu. Itu yang orang nak mati dia cakap dengan malaikat. Wahai malaikat, bagi aku sekejap. Aku nak sembahyang sunat. Sebab dia dah nampak dah pahala sembahyang sunat. Allah tak tunjuk, tuan-tuan. Tu orang main takraw tu, Allah tak tunjuk. Kalau Allah tunjuk syurga neraka, orang main takraw tak kira siapa lah. Rumah-rumah dekat-dekat ni, tuan-tuan. Kalau Allah tunjuk neraka syurga, dia datang surau masjid ni. Sebab dia tak nampak. Sembahyang maghrib dapat apa, zikir dapat apa, dia tak nampak. Allah tak tunjuk, tuan-tuan. Kerja nampak dapat duit. Puak panda hantar barang nampak dapat duit, tuan-tuan. Main golf nampak, tuan-tuan. Semua nampak. Mancing dapat ikan, bertanding nanti dapat duit, nampak, tuan-tuan. Tapi akhirat Allah tunjuk masa nak mati. Itu yang sahabat-sahabat Nabi ni, dia berebut urusan agama. Bila ada jalan fisabilillah, urusan agama, bersedekah, sahabat tengok. Kalau Sayyidina Abu Bakar, habis harta dia, tinggal Allah wa Rasul, habis. Habis Haji Abu Bakar, kudukup punya orang. Habis. Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tengok, tuan. Harta kita simpan banyak dalam bank tu, nanti kita mati orang paraid. Dengar ni Pak Haji, dengar ni AJK Masjid, dengar. Orang paraid. Kalau dia paraid dengan jalan yang betul, kita selamat lah. Dia paraid dengan jalan tak betul, habis lah. Ada hamba Allah, bapak yang meninggal dunia, tinggal duit dalam bank berapa ratus ribu, dia paraid, anak semua beli kereta. Buat enjin, tukar enjin tebu. Lalah, sekarang miskin beli anak dia. Kami kata, mak aku meninggal dunia, bapak aku meninggal dunia, barang kemes sikit pun kami tak ambil. Kami jual barang kemes, kami infak pada anak yatim. Kami tak ambil pun 1 sen. Bapak aku meninggal dunia pun, harta dia ada pun, harta pun, kereta pun. Kereta yang anak murid bagi tu, jual balik. Buat jalan urusan fisabilillah. Masa itulah kita nak khidmat dengan mak bapak kita. Samalah bila dapat duit, jangan lupa mak ayah. Dapat duit, jangan lupa mak ayah. Beli sport rim 4,000 boleh, bagi mak 4,000 boleh. Boleh bagi mak 4,000 boleh. Mengungkit nanti. Beli sport rim elok yang 4,000. Beli motorway suku, beli motor skuter elok yang mahal-mahal. Tapi bagi mak kadang 1,000 berkira. Ingatlah mak kita tu melahirkan kita sampai terkoyak farasnya. Terkoyak dia punya kemaluan. 60 hari, 60 malam. Sakit dia beranak tu. Tapi anak akhir zaman lawan mak bapak dia. Lawan bapak dia. Tak mau dengar cakap bapak tu lawan lah. Bapaknya berhujang, berpanas, balik malam cari duit untuk dia. Untuk dia sekolah, untuk dia makan. Tapi dah besar lawan bapak. Anak dia haka tak cium bau syurga. Isteri dia haka tak cium bau syurga. Orang mutuh hubungan tali silaturahim tak cium bau syurga. Ingat Dan telah mengeluarkan
Ibnu Majah daripada Abi Amamah dengan katanya, tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan bagi daripada isterinya. Ingat ya. Berapa ramai orang lelaki takutkan perempuan, takutkan isteri. Akhir zaman ni mana-mana hospital lah, hospital KPJ ke, hospital Tawakal ke, hospital besar ke, hospital Selayang ke, hospital mana-mana lah. Tak ada lagi ubat, doktor tak jumpa lagi ubat untuk orang lelaki yang ubat dia takutkan bini, tak jumpa lagi. Tak ada. Ya, akhir zaman orang lelaki dia paling penyakit yang tak boleh diubat, penyakit takutkan bini. Ya. Kadang sampai dia takut, nak balik kampung pun takutkan bini. Takutkan bini. Ya. Bini yang buka aurat pun dia takut nak tegur. Ya, takut nak tegur. Ya. Tapi dia nak nikah ni bukan main-main nikah. Kalau tak boleh nak bertanggungjawab, jangan nikah. Jangan nikah. Ya. Ni bab nikah. Ya. Pertama, bab mengajar. Bab mengajar ni dia mengeluarkan fatwa. Betul, bila nak mengajar, dia kena ada guru. Bila nak mengajar, satu kitab dia nak mengajar, kitab tu dia kena hatam. Ya. Tapi akhir zaman tengoklah, orang suka membid'ahkan, bid'ah sana, bid'ah sini. Ya. Baca kunut kata bid'ah, tahlil bid'ah. Ya. Orang dah buat benda haram, dia tak tegah pun. Benda-benda yang hilafiyah. Ya. Benda baca doa kunut tak baca pun boleh, baca pun boleh. Yang tak boleh kalau tak semayang. Itulah. Tu arak banyak tiba-tiba jalan tu, kat kedai arak tu. Kenapa tak ada ambil pot kan? Apa tak marah? Apa biar? Kan? AJK sini bertanggungjawab. Sebab apa? Apabila ada orang main takraw dekat kawasan situ, AJK dia kena, salah seorang kena pergi. Kena bagi tahu, Syekh, main takraw di kawasan masjid, di kawasan masjid ni, nanti sebelum maghrib berhenti, dan nanti bila waktu solat datang, jangan tak datang. Berani aja ke sini cakap? Berani tak? Kena tanya esok tuan-tuan yang main. Ya? Sebab nanti dia akan dakwa, ya Allah, AJK masjid dia tak cakap kan? Dia selamba dengan aku, isap rokok lagi ada lah, dia tengok aku main. Dia siap tanya lagi, macam mana, okey ke? Lipat okey ke? Nanti kena tanya lah tuan-tuan. Ya. Berat ni tuan-tuan, bukan senang. Lepas tu ketua ni bakat. Ya, ketua ni bakat. Lepas tu jangan bergebuk-gebuk jadi ketua. Jangan bergebuk-gebuk jadi ketua. Susah nanti dia padang mahsyar, tuan-tuan. Contoh dia jadi ketua kampung. Ketua kampung ni contoh satu kampung ada seorang ni tak makan. Ketua kampung ni tak boleh masuk syurga, tak ada masuk syurga tu. Dia kena tanya dengan Allah. Itu bab makan, kalau bab tak solat lagi. Itu kalau kampung, kalau negeri, kalau negara, bukan senang. Ya. Semua tak lepas. Itu yang bila di padang mahsyar, mereka jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong kau. Kau jumpa Nabi Musa, jumpalah Nabi Isa, Nabi Yahya ke Nabi Zakaria. Semua Nabi beritahu, kami tak boleh tolong. Nafsi, engkau, aku. Tapi ada seorang yang boleh tolong. Nampak? Siapa dia? Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad, dia akan tolong umatnya apabila umatnya yang mengikut sunnahnya, mengikut perjuangannya, ya, mengikut apa yang Nabi suruh. Betul, ya. Bagi daripada isterinya yang soleh, maka menyuruh oleh suaminya akan dia. Nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Kalau perempuan tu ikut cakap suami dia, perempuan tu perempuan solehah. Ya. Suami kata, yang tutup aurat. Ya abang. Seronok je. Suami balik, bini tunggu depan pintu lah. Abang baru balik. Allah, balik dah abang. Lindung abang. Baru pergi tadi maghrib ni balik isyak. Rasa macam sebulan tak jumpa abang. Oi, seronok.
Ya, tumbang aja ke. Kalau bini macam tu lah. Tak ada. Belum sampai lagi. Baru parking motor. Dia dah marah dalam. Tu bapak kau balik tu. Bapak kau balik tu. Ya. Lambat dia balik tu. Apa dia buat tu. Ya. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam kat sini lah. Tak ya. Betul, orang perempuan kena mengaji. Kena belajar. Mengaji, belajar. Mengaji, belajar. Bila belajar, dia jantung ni dia bagi ilmu. Bila dia bagi ilmu, dosa tu dia racun. Dia menghapuskan racun-racun tu. Tuan-tuan. Tu pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan kalau ahli penuntut ilmu, apabila dia belajar, ilmunya bertambah. Orang yang mengajar, ilmunya berkembang. Ni kelebihan penuntut ilmu. Tuan-tuan. Daripada tak tahu, dia tahu. Inilah kelebihan penuntut ilmu. Tuan-tuan. Tapi ada ahli penuntut ilmu, dia belajar, dia makin jauh dengan rahmat Allah. Siapa dia? Dia belajar satu bab, tak beramal dengan bab satu bab. Dia tak beramal. Dia cuma dengar je, sandul-sandul. Apa? Ustaz dia cakap apa dia? Aku macam tak puas hati Ustaz ni. Ingat tu, dengan ulama, dengan aku tuan-tuan tak puas hati, tak apa. Sebab ada hadis, ya. Sesiapa membenci ulama seperti dia membenci Nabi. Sesiapa menghina ulama seperti dia menghina Nabi. Dan orang yang menghina ulama nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Kalau aku tuan-tuan nak benci tak apa. Kalau aku tuan-tuan tak nak bagi makan tak ada hal. Tuan-tuan tak nak bagi aku duit ceramah pun tak apa, sebab aku bukan ulama. Orang lain. Faham Hati-hati dengan ulama. Tuan-tuan, sebab ulama ni mulut suka berzikir. Lepas tu dia buat air penama, jadi dia doa, jadi dia solat hajat makbul, ya, mulut suka berzikir. Zikir tasbih, zikir tasbih, zikir tasbih. Kita poyo rokok. Kalau sembang kat kedai, hui. Ada seorang hamba Allah. Jumpa aku kat masjid, itu kebetulan lah aku nak minum jap. Jumpa, Ustaz, saya dulu hidup saya duduk kat kedai macam ni Ustaz, 4 jam 5 jam duduk kat kedai, tapi tak ada sembang apa Ustaz. Macam tu lah, lara-lara. Tapi Alhamdulillah Allah dah pilih saya pada jalan-jalan kebaikan. Ustaz doakan saya istiqamah. Nampak tuan-tuan, orang dapat kedai bukan ada buat apa pun, sembang-sembang poyo lebih. Balik rumah diam. Kalau kat kedai, dia lah raja. Jadi kalau AJK masjid dia lain. Lepak kedai, tengok ketayak putih, tu AJK masjid lah. AJK masjid dia lain grup. Dia tribal lain. Kalau dalam kitab, kalau bab cakap Arab, dia panggil khalaqah. Kumpulan-kumpulan. Tu. Didiklah isteri. Nak didik dia macam mana? Lepas tu kita suami dia kena main peranan. Didik macam dia suka apa? Binatang yang garang pun boleh dijinak. Macam mana hati manusia? Macam mana manusia? Tuan kenal siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni garang, bengih. Bukan Haji Umar, Sayyidina Umar. Garang, bengih. Itu yang bila dia dengar adiknya baca Quran, hatinya luntur. Ini kelebihan Al-Quran. Itu dalam rumah jangan tak baca Quran. Walaupun dekat masjid kita baca Quran, dekat surau baca Quran, dekat rumah jangan tak baca Quran. Al-Quran tu adalah ubat. Kalam Al-Quran adalah ubat. Tuan-tuan, kat rumah kena baca Quran. Baca Quran rumah, tuan-tuan. Anak suruh baca Quran. Dia contohlah anak tu umur 20 lebih ke 30, walaupun dia belum nikah selagi dia belum bernikah, tanggungjawab kita balik cakap, Long, jangan tak baca Quran. Masa makan tu beritahu, jangan tak baca Quran. Malam ni jangan tak baca Quran. Ingat kan? Tuan-tuan.
Dengan bini pun cakap, ayang jangan tak baca Quran, sibuk main handphone je. Aku bini aku main handphone sebelah, aku rampai handphone dia. Aku ambil, maaf. Jangan macam-macam ya. Abang ada sebelah ni. Okay? Kalau nak main handphone boleh. Tengah abang main handphone, sama-sama main handphone. Okay? Baru adil tuan-tuan. Okay? Yang tak ada. Suami duduk sebelah, bini main handphone, sakit hati tak tuan-tuan? Sakit hati dah. Tahu pun sakit hati, lepas tu suruhlah bini belajar. Faham So dia datang dengar jadi tahu, oh berdosa. Itu tuan-tuan. Maka menyuruh oleh suaminya akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia, dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukai akan suaminya, dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia, dan jika ghaib suaminya daripada nescaya memelihara akan dirinya dan harta suaminya. Itu nak cari wanita yang solehah susah. Suaminya ada, suaminya tak ada pun dia tetap taat. Ghaib tu suami ni tak ada lah. Barang dalam rumah tak boleh bagi orang lain makan, boleh bagi, minta izin dengan suami. Kalau bagi apa hukum? Perempuan itu berdosa sebab memberi makanan-makanan atas daripada milik suaminya. Suami tetap dapat pahala sebab suami yang punya. Jadi suami ni berat, tuan-tuan. Ingat senang. Senang jadi suami, susah. Tengok baru ni viral. Baru bertunang dah pergi cium anak orang ni. Cium dahi. Bapak sepak tuan. Kalau kau dah kahwin pun, kau nak cium bini kau di halayak ramai, tak boleh. Tak boleh. Aib, tahu aib. Aib. Tak boleh. Nanti mendatangkan syahwat bagi orang lain. Tuan-tuan. Itu yang jadi kes rogol, kes bunuh. Jadi orang geram. Tuan-tuan. Itu yang Nabi marah. Orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakai pakaian tak menampak bentuk tubuh. Itu jadi orang geram. Datang masjid, datang suruh ambil daging korban, pakai seluar ketat-ketat. AJK geram ni. Geram. Main. Ingat AJK malaikat ke? Tuan-tuan. Bukannya peha lembu, peha orang. Faham? Peha lembu tak apa lah. Tengok pun tak selera. Peha orang. Faham? Orang perempuan kalau jaga aurat, orang lelaki selamat. Dia pun selamat. Tuan-tuan, selamat. Tu zaman-zaman dulu mana ada kes-kes ragut pun tak ada zaman dulu. Kes rogol pun susah nak jumpa sebab orang dulu mereka jaga syariat. Jaga syariat. Jaga syariat. Ini tak ada. Kadang-kadang orang perempuan pakai purdah pun, orang lelaki pakai jubah pun buat benda-benda tak baik. Malam-malam berchatting-chatting. Dia tak susah pun. Kalau tuan-tuan suka mana-mana perempuan, tanya gentleman. Dengar ni. Abang Sadu. Jumpa, direct jumpa, tanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak tanya boleh? Boleh. Nama siapa? Nama bagian-bagian. Duduk mana? Ni duduk Ceras. Rumah mana? Ni. Nak tanya satu benda boleh? Boleh. Dah kahwin ke belum? Belum. Boleh tak kalau saya nak masuk meminang? Ada berani? Dalam Islam ni tak salah. Yang salah ni kalau dia mengorat, dia bukan mengorat yang mendatangkan benda yang haram. Maksudnya kalau dia tujuan dia tanya tu, bagi kita mengorat lah, dia tanya tu untuk buat isteri, boleh lah. Untuk didik, boleh lah. Kalau AJK masjid, AJK surau, tanya orang perempuan yang datang semayang, tanya. Tunggu siap-siap depan tu. Keluar je perempuan tanya. Waalaikumsalam. Boleh tanya? Boleh. Lalu nampak atas mengaji. Ya.
Awak siapa? Saya nama begini-begini. Umur berapa? 65. 65 pun perempuan juga, tuan-tuan. Kita ada satu tempat aku mengajar setiap bulan. Tapi tak ceritalah tempat anti air. Ustaz ni cakap apa? Mudir ni cakap apa? Ustaz, kami ni tempat rumah orang tua-tua. Kami sekarang ni dah tak terima dah kalau orang lelaki yang dia duduk sini nak pindah duduk sini. Kalau orang lelaki saja je kami tak bagi lah. Kalau lelaki bini kami bagi dah. Sebab apa? Selalunya orang lelaki ni dia pindah sini niat dia lain, niat dia nak cari bini. Orang lelaki ni selalu tak betul niat. Niat perempuan. Sebab tu aku mengajar tuan-tuan apa degi masa duduk sandar-sandar. Sebab yang ceramah ni bukan perempuan, dia lelaki. Dengar ni haji oi. Masih duduk tempat lama, tempat duduk sama sebab yang cakap dia orang lelaki, bukan orang perempuan. Cuba yang cakap dia orang perempuan, buah dada terpacak macam ni, tengok duduk depan. Terbeliak mata dah. Dia boleh cakap tak apa, anak nak ambil, anak nak duduk depan, anak nak duduk depan, anak nak ambil fadilat yang paling besar. Cantik pun kau. Memanglah jalan-jalan kebaikan ni tak semua orang dapat, tuan-tuan. Semua orang dapat. Allah kalau nak bagi tak kira siapa. So tadi aku datang, aku terlambat sebab aku tak dapat sembahyang jemaah. Tapi hati tu nak sembahyang jemaah. Datang seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, jomlah sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah dengan Ustaz, nampak Allah bagi bila kita nak. Ada satu tempat pula aku pergi ke Maman, aku nak pergi hotel aku tu dekat dengan kedai tu selalu dia punya budu sedap. Budu. Kena budu. Budu bukan bodoh, budu. Aku nak minta akak ada budu lah, nak makan budu lah. Dah habis lah. Tak apa lah, tak dapat. Tapi kita nak, kan? Kita nak Allah bagi. Nanti malam lepas tu makan kat masjid, kuliah, dapat budu. Nampak? Hebatnya Allah, tak? Tapi mulut ni kena selalu sebut kalau Allah. Ali selalu berzikir, tasbih, selawat Al-Fatih jangan tinggal, selawat Nariyah jangan tinggal. Ada hajat apa baca lah, nanti Allah mudahkan urusan. Lo sejam ni, tak? Mula syaitan ni dia duduk kat kemaluan, dia jentik kemaluan. Itu yang bangun kencing tu. Syaitan jahat. Memang jahat. Kerja dia, kita ni tak jahat. Tak jahat. Jahat ni syaitan. Syaitan dia bisik. Dia bisik kita supaya kita bergaduh. Supaya kita bergaduh dengan jiran, bergaduh suami isteri, supaya isteri suka buruk sangka dengan suami. Syaitan dia bisik bisik. Kerja syaitan. Kita ni baik, tuan-tuan. Itu yang bila lahir, kita keluar daripada perut mak, keluar daripada paras mak. Ada yang keluar daripada perut mak, operation. Ada keluar daripada kemaluan mak. Itu yang keluar aja. Nabi suruh azan. Kenapa suruh azan? Supaya dia dah masuklah kalam kalam Allah dalam telinga, dalam tubuh dia. Tuan-tuan. Tu suruh azan. Itu yang dia tak tahu, tak pernah dengar azan, dia takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bini tu, oi, tu takbir raya dah bang. Tak pernah datang surah. Pernah surah. Sembahyang raya baru ni imam kan takbir sebut rakaat pertama kan, berapa takbir rakaat pertama? 5 ke 7? Kejap 5, kejap 7, ada yang nanti kan 20 ada. Imam takbir, Allahu Akbar, mula takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dah baca doa iftitah, takbir lagi kan? Allahu Akbar. Mamat tak pernah tahu surah, dia rukuk. Imam takbir, Allahu Akbar, dia sujud. Orang tak pernah tahu surah, dia tahu hidupnya duit, berak, rokok, jalan-jalan, komboi. Duit, berak-berak, jalan-jalan, rokok, komboi. Lepas tu bergambar dengan anak dara orang. Bab semayang tak tahu. Belajar tak mahu. Bila tak tahu dia bodoh. Bila bodoh susah diri sendiri, susah, tuan-tuan. Tapi bila orang kata bodoh dia marah. Dia cakap kasarnya bodoh. Cakap halusnya jahil. Tapi orang kata jahil ni tak marah. Anta jahil lah. Ana memang jahil. Daripada dulu 7 keturunan jahil.
Dia tak marah. Dia sebut jahil tak marah. Jahil tu bodoh lah. Faham Kalau cakap Jawanya goblok. Faham Tapi kalau orang ahli ilmu, dia tak mengaku dia pandai. Orang ahli ilmu dia mengaku dia bodoh. Ni ahli ilmu. Kita tak ada. Baru belajar sekejap dekat Al-Gugulu, Al-Wasaku, TikTok tu, Al-Facebooku, Al-Gugulu. Oh, alim lah. Semua ustaz kita condemn. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id bahawa sesungguhnya laki-laki, dengar ni orang lelaki, laki-laki apabila memandang ia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya serta menelik Allah Ta'ala kepada keduanya akan sebagai telik rahmat. Nampak? Kita pandang muka isteri, Allah pandang kita dengan telik rahmat. Isteri pandang muka kita, Allah pandang kita dengan telik rahmat. Nanti balik tengok muka bini lama-lama. Dia makan tu tak payah makan. Tengok. Tengok. Dia tidur tengok. Ulah kata abang. Nampak. Kita tengok kan. Masa baru nikah lah tengok. Masa baru nikah, Allahu Akbar. Ayanglah wanita yang pertama adalah ayanglah wanita yang terakhir. Bukan dalam kitab ni. Tengok kitab belakang. Ayanglah wanita yang pertama dan wanita yang terakhir. Masa baru nikah tu aku cakap dengan bini. Ayanglah wanita yang pertama, wanita yang terakhir. Abang tak kahwin lagi. Abang tak tengok perempuan lain dah. Abang tak mahu lah. Abang ayanglah wanita yang terakhir. Penipu itu Ami. Dia kalau tipu macam ni, dia panggil munafik juga. Tapi dia panggil, dia tidak jatuh kafir, sebab apa? Dia menipu bukan bersangkutan dengan bab akidah. Yang jatuh kafir ni bila bersangkutan dia munafik, bersangkutan dengan akidah, tu yang jatuh kafir. Tipu ni ada dua, munafik ni ada dua. Yang kata jatuh kafir tu, munafik yang jatuh kafir tu, iaitu dia menduakan agama Allah. Telik rahmat, Allah pandang telik rahmat. Macam kita lah, Allah pandang telik rahmat, itu yang kita boleh datang surah. Tak? Tengah sandar. Bekas pegawai kata kan. Nanti dekat Padang Mahsyar tak boleh sandar lah. Dekat dunia boleh sandar. Padang Mahsyar berdiri, telanjang, semua telanjang. Semua telanjang. Ya Allah, aku AJK masjid lah, takkan telanjang. Allah kata, kau tetap telanjang. Semua orang telanjang. Masa tu bendahari tengok kemaluan Tok Siap? Tak. Semua tengok atas. Ustaz pun semua telanjang, tengok atas. Minta rahmat. Dia tak tengok kemaluan ni. Nak tunggu, nak dipanggil, Allah nak panggil. Allah nak panggil. Yang kena tanya, yang kena hisap, yang Padang Mahsyar, jin dan manusia. Iblis tak kena tanya. Iblis tak kena tanya. Manusia kena tanya, kenapa engkau tak pergi surau, tak pergi masjid? Rumah dekat dengan masjid, dengan surau, tapi jalan ni aja, kenapa tak datang? Allah tanya. Masa daging korban, sembelih lembu kau datang. Masa semayang jemaah kenapa tak datang? Allah tanya. Allah tanya. Kan mula Allah tanya apa? Masa. Betul apa? Umur. Lagi apa? Harta. Tanya. Tu orang banyak harta, lambat masuk syurga. Macam kita ni confirm memang lambat. Paling lambat AJK masjid. Ada hadis, orang lelaki lambat masuk syurga. Lambat. Itu yang sahabat-sahabat ni dia tak kumpul harta. Itu yang Nabi sendiri pun dia tak kumpul harta. Tuan-tuan, tak kumpul harta. Nabi sendiri pun tak kumpul harta sebab dia dah tahulah benda ni. Tuan-tuan. Di antara Nabi yang lambat masuk syurga, Nabi Sulaiman AS. Sebab dia banyak kerajaan.
Di antara sahabat yang lambat masuk syurga Abdul Rahman bin Auf. Ya, sebab banyak harta. Diorang masuk syurga lambat. Kita ni wallahu a'lam. Tuan, ya. Tapi selagi tak kafir masuk syurga. Tuan, ya. Betul perbanyaklah mengucap kalimah syahadah. Tuan, perbanyak mengucap kalimah syahadah. Macam isteri pula perbanyak minta maaf dengan suami. Sebab tekad nak masuk syurga daripada suami. Dia pergi umrah lah, pergi haji ya, bernikah dia, rajin sedekah, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin bangun malam, sembahyang tahajud tak tinggal, tapi dengan suami dia derhaka, menyakiti hati suaminya, tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga, tuan. Ya. Bukan aku cakap, Nabi yang cakap. Aku sampaikan je. Ya. Kalau tuan-tuan marah kat aku, tanda tuan-tuan marah kat Nabi ya. Ya. Sikit lagi. Sabar. Ya. Alah, belum pukul 9 hari. Ya. Dah tak tahan dah. Ya. Ni mah, siapa tak tahan duduk dalam masjid, dalam surau, dia syaitan. Terus serang aku cakap. Sebab yang tak suka duduk dalam masjid ni syaitan. Entah. Dia syaitan memang tak suka, dia panas. Dia tak boleh dengar ayat Quran, dia tak boleh dengar kalam Allah, dia tak boleh dengar nasihat. Bukan orang tu syaitan. Tuan-tuan, jangan salah faham. Syaitan ni tak suka. Dia panas. Lepas tu dalam masjid dan surau ni jin Islam banyak, dia solat. Tuan-tuan, syaitan tak boleh, dia tak tahan. Ya. Yang peliknya kalau tengok wayang mak cerita mak kilau, boleh pergi. Boleh sanggup bayar tiket. Masjid tak boleh datang. Masjid tak boleh datang. Apa punya kau kan? Ingat senang datang masjid, tuan-tuan. Ingat senang datang masjid. Tak semua orang boleh dapat. Ya. Itu macam seorang ustaz, apabila dia dipanggil, ada orang jemput ceramah, itu tandanya Allah suruh dia buat kerja agama tu. Ya. Sikit lagi kan tuan. Ya. Sabar. Ya. Baru ni aku mengajar di Kemaman. Di satu tempat, orang jemput aku, tempat jin bertendang. Hutan tu, jalan dia tempat lembu, babi lalu. Aku lalu siang hari pun, waktu petang pukul 5 tak ada kereta lalu. Yang lalu babi. Kerap babi lalu. Ni betul ke tempat aku ceramah ni? Buka lokasi ni betul. Sampai tempat ujung kampung. Dia punya rumah semua sama je. Semua rumah 2 bilik. Ya, ladang. Ya. Alhamdulillah, dia orang belajar juga. Ya. Dia bagi dia ceramah berapa tuan? 500. Pada kampung hutan tu, ceruk. Pekan KL 300. Kudukut punya orang. Duduk kampung hutan tu. Datang naik basikal, naik motor, buruk kerkong. Ya. Aku siap tanya dia pengerusi, malam ni bagi ceramah berapa? Aku terus segang. Pengatur kuliah kadang dia tanya aku, ustaz, setiap ceramah yang saya atur, diorang bagi ustaz cakap dengan saya. Berapa dia bagi, ustaz cakap. Kita kena jujur, tak boleh bohong. Bohong dah munafik. Ya. Macam sini bagi 300, aku cakap 300, takkan aku nak cakap 500, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, dia KWSP dapat, aku tak dapat. Tuan-tuan, bonus dapat, aku tak ada bonus, tuan-tuan. Ya, ada bonus. Bonus aku apa? Allah ha. 300 ke berapa ke 50 pun aku tak datang, bukan pasal duit, tuan-tuan. Ya. Kalau pasal duit tak datang, bukan pasal duit. Ya. Ni nak cerita kita ni kadang-kadang urusan agama kita sayang duit. Ya, kalau urusan dunia kita tak sayang duit. Ya. Tu. Sikit lagi tuan-tuan, lagi 2-3 minit. Ya. Sabar. Kita nak dapat ni pandangan rahmat Allah ni, tuan-tuan, pandangan rahmat. Ya. Macam orang perempuan nak beli barang kemas 5,000 steady je. 20,000 steady, siap telefon suami. Kadang boleh call, dah mudeng boleh call. Baby tengok okey tak ni? Ni gelang ni 20,000 okey tak baby? Ni ayang tak cukup lah ni, boleh transfer? Boleh yang boleh. Abang okey je. Sebab sayang sangat dengan Mini. Sayang kan? Kalau AJK Masjid telefon,
Assalamualaikum je, ni masjid ni nak besarkan sikit ni supaya majlis ilmu senang. Kita nak buat macam ni, minta bantuan sikit, boleh tak? Bantu sikit. Boleh. Ambil Anas RM10. RM10 pakai kereta mahal, RM10. Allah, kudukutnya orang. Ya. Makan tom yam boleh beratus-ratus. Beli pancing boleh beratus-ratus, beli sport dim boleh beribu. Ya, bayar asro boleh beratus-ratus setiap bulan. Kita kadang tolong orang RM10 tu dah berkira sangat. Ya, ingat tuan-tuan, ya. Jangan nanti kita di padang mahsyar, kita didakwa oleh Allah. Apa kata Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibatu. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Aku bagi kau duit, kau buat apa dengan duit? Kau makan-makan je ke? Ya, kau boleh rokok je ke? Kau boleh vape je ke? Ya, kau tukar sport dia, kau tukar exhaust saja ke? Ya, tu. Sikit lagi tuan-tuan. Satu sikit betul berhenti, ya. Aku nak balik, ya. Sebelum raya itu ceramah di Pening. Daripada Pening pergi ke Maman, daripada ke Maman balik madrasah, ya. Hari raya kedua mengajar tanya malam. Tuan-tuan, raya kedua bantai daging aku tak. Ya, kena ceramah, orang dah panggil. Ingat malam tu makan lah sup. Rupa ada makan rojak, ya. Terima je lah, tuan-tuan. Rojak pun makan juga, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi, ya. Maka apabila mengambil ia akan tangan. Tanganlah nescaya gugurlah segala dosa keduanya. Tuan-tuan pegang tangan bini, gugur dosa. Bini pegang tangan suami, gugur dosa. Tapi bini sendiri kan bini orang lain. Faham? Apa tu? Belajar jangan tidur. Belajar jangan main handphone. Dengar orang ceramah dia main handphone. Busuk punya orang. Ya. Ustaz terbuk ceramah tengok kitab, datang jauh dia main handphone. Aku nampak baling dengan botol air ni. Dah datang sudah datang masjid, dengar orang kuliah main handphone. Dia mati bekalkan handphone taruh dalam kereta jenazah orang. Dengar ni. Lepas tu bila belajar, kita dah belajar, kita buat. Nanti balik pegang dengan bini. Nak tidur tu pegang dengan bini. Gugur dosa tuan-tuan, gugur dosa. Kalau dalam kitab Al-Azkar apa? Daripada Imam Nawawi. Kita salam orang, dia ampun dosa. Dalam rahmat. Salam. Akhir zaman orang takut salam. Takut mati. Bila berpegang, berakikat macam ni, salam mati, kafir. Bukan aku cakap, ulama tauhid yang beritahu. Hati-hati lah, ya. Itu belajar tauhid apa? Kita minum air, bukan air itu yang menghilangkan haus. Tuan-tuan makan kambing, makan lembu, bukan daging itu yang mendatangkan penyakit darah tinggi. Yang memberi penyakit adalah Allah. Tuan-tuan, kena ingat. Lepas tu kalau orang datang ceramah, duit ceramah tu, orang bagi duit tu, bukan duit tu yang menyenangkan penceramah, bukan. Yang menyenangkan kita Allah. Duit dapat banyak, dapat sikit, kita nak apa? Kita nak rahmat Allah. Tuan-tuan. Balik pegang dengan bini. Pegang. Ya. Siapa ada bini ya? Siapa tak ada bini? Ada buat apa lah? Siapa dah tak ada bini, kahwinlah lagi. Kahwinlah, duit banyak. Ni banyak duit. Kahwinlah. Kat madrasah aku ada ibu tunggal. Ada 8 orang. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Umur 72. Faham? Ada. Kita kena datang belajar bab tentang bersama. Tak tahu aku dah terang belum? Apabila isteri dia ada 2 lubang yang tak boleh, lubang faraj isteri dan lubang belakang isteri. Bila yang lubang depan tu iaitu apabila isteri dalam haid dan nifas. Dah terang kan? Tapi walaupun tak boleh, isteri kena gembirakan suami tak? Kena gembira. Kita tengok dalam kitab ni, pegang tangan pahala. Kalau isteri pegang kemaluan suami, pahala tak? Pahala tak? Pahala tak? Pegang tangan mau pahala, takkan pegang kemaluan suami tak dapat pahala sebab dia gembirakan suami. Kan? Bukan kemaluan orang lain, kemaluan suami dia. Allahu akbar. Apa itu belajar kitab tafsir.
Dengar bab itu segar. Betul. Dia hukum fiqh dia panggil furu' cakap Arab. Cabang ni. Betul macam mana isteri ni walaupun dia dalam keuzuran, dia kena gembirakan suami. Gembira tu pahala. Gugur dosa. Kan Nabi cakap dah, perempuan ni buat 4 benda ya. Pertama, jaga sembahyang dengan sempurna. Kedua, jaga puasa dengan sempurna. Ketiga, jaga maruah. Keempat apa? Taat Allah, syurga. Lepas tu bila bapa kematian isteri ataupun cerai mati, cerai hidup. Lepas tu kalau belajar, anak aku datang biar dia tahu bab hukum. Bapa nak nikah lagi, anak tak boleh halang. Bila halang, anak tu berdosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau bapa ni tak ada duit, anak kena usaha, kena cari duit supaya bapa ni boleh dapat bernikah. Kenapa? Tuan cuba jawab kenapa? Satu hari kalau bapa ni sakit, anak tak boleh nak pegang kemaluan bapa, tak boleh. Tak boleh. Sebab anak dengan bapa ada aurat. Tak boleh. Bapa ni akan pakai pampers ke apa, nanti nak basuh tahi ke apa, anak tak pegang tak boleh. Dosa sebab ada aurat. Betul, ulama suruh anak kena usaha carikan wanita yang bapa ni boleh bernikah, ada teman hidupnya. Bila berlakunya bapa ni sakit, wanita ni lah yang jaga bapa dia. Sebab bila wanita itu berkahwin, dia jadi isteri kepada suami itu, maka tidak ada haram-haram ke atas dia. Betul, perempuan itu dia boleh nak tengok, nak pegang apa suaminya boleh. Itu yang suruh nikah ni. Nikah. Allahu Akbar, aku dah ajak banyak kali ya. Wallahu alam. Cukuplah sampai sini ya. Cukup dah ya. Cukup ke terus? Macam nak tanda tu. Cukup ke terus? Main mulut kata terus tapi dalam hati marah aku nanti. Betul ni terus ni. Kita ambil sikit je. Ya, sikit je ya. Banyak kali ya, sikit tapi tak berhenti pun. Ada hadis ni bawah ni ya. Kalau kitab ni dia tak ada baris. Itu penting belajarnya. Belajar nahwu saraf. Kan? Laku salah tolong betulkan. Ya. Gugurlah segala dosanya keduanya pada silang-silang segala anak jari. Ya. Tapi kalau bab wuduk, tuan-tuan kena silangnya ni. Kalau ada cincin kena goyang-goyangkan. Ya, kalau buat wuduk ni rejam goyang-goyang kan ya. Takut air tu tak rata ya. Itu kalau perempuan pakai subang ni, dia mandi wajib, dia kena goyangan ni takut air tak rata. Mak dia tindik telinga anak haram, berdosa. Kenapa? Sebab dia boleh jatuh hukum qisas apabila kita nak melakukan sesuatu kepada seseorang. Contoh doktor nak injek, zalim, dia bukan dia zalim lah. Sebab apa? Dia sudah menyakiti tubuh. Bila nak injek, doktor tanya kan, boleh tak? Kita kata boleh, tak berdosa, kita dah bagi. Apa tu tuan-tuan nak tindik telinga anak, kena tanya dengan anak, boleh tak mak nak tindik? Anak umur 1 tahun, dia cakap apa? Aku bini aku dia tanya aku, bang boleh tak nak tindik anak, tak nak usul bang? Aku tak boleh. Nanti boleh jadi hukum kisah. Nanti anak dia marah, dia tak suka, nanti dia tindik kan telinga ayang kan? Tak boleh lah. Ingat tu ya. Banyak benda ni berlaku tuan ya. Tindik telinga anak, tak cakap dengan anak pula tak reda, mati pula mak. Kat akhirat sangkut lah tuan-tuan. Ya, yang main ya. Dosa dengan Allah mudah, dosa dengan manusia ni susah.
Pada silang-silang segala anak jadi keduanya dan telah mengeluarkan oleh Tailasi bermula hak suami atas isterinya itu bahawa jangan menegah ia akan dirinya, dan jikalau ada ia isterinya itu datang belakang pada pihak unta sekalipun, belakang pelapik unta sekalipun, maksudnya di atas unta sekalipun suami nak, bini tak boleh tolak. Pasal tu suruh bini mengaji. Nanti balik cakap bini, yang abang nak, ayang nak duduk hati belakang unta pun ayang kena bagi, kita bagi berdosa. Hadis mana? Dalil mana? Tadi abang mengaji, pandai tak mana, rusak YouTube mana? Dia marah kita. Sebab salah kita tak buat bini kita mengaji. Tuan-tuan. Dalam kitab Nabi sebut. Kan dalam Al-Quran, isteri tu ladang, betul? Suami tu cangkul. Bila cangkul, kau suka dia nak cangkul mana pun. Cangkul. Bini dia. Dia tak boleh cangkul, masa uzur. Tak boleh lah. Tapi bila uzur, tak boleh. Dua lubang tak boleh. Sebab diharamkan. Tempat lain boleh tak? Sini boleh tak? Gosok kat sini. Haram tak gosok sini? Haram? Haram tak? Haram tak jawab lah. Haram tak? Takut no jawab. Bini berada pun, tu pun takut. Tak haram. Sebab sini tak diharam. Sebab dalam kita sebut, isteri macam mana dia kena gembirakan suami, kena gembirakan suami. Itu dalam kitab fiqh mengatakan lagi daripada Imam Ar-Rafi'i, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, kitab Bahrul Madi daripada Syekh Al-Hadi Al-Marbawi, pengarangnya apa? Dia sebut mula-mula, apabila isterinya dalam haid, isterinya hendaklah memainkan zakar suaminya dengan tangan isterinya. Seronok tak? Seronok tak? Seronok aja. Nak kita fiqh cantik kan? Hukum cantik. Cantik hukum. Daripada suami jatuh zina. Cantik tuan-tuan. Suami nak main tangan sendiri tak boleh. Dengar ni AJK. Jangan main. Ada orang ahli penuntut ilmu dekat dengan ulama. Telefon ke, ustaz, saya ni tak boleh tinggal onani. Saya dekat dengan ni, dengan Tok Guru ni, selalu duduk majlis ilmu. Tapi onani tak boleh tinggal. Saya istiqamah sangat. Onani ni, apa dia onani? Main dengan tangan sendiri kan? Main tangan sendiri tak boleh. Kalau bini main dengan tangan kita, dengan tangan dia boleh. Faham? Tu dah hebatnya orang bernikah. Dengar ni. Tu seronok nikah. Faham ya? Tapi suruh isteri buat. Isteri tak nak buat. Nyampah abang. Geli. Masa suami tengah tak ada duit, geli lah. Suami tengah ada duit KWSP. Tak ada geli dah. Kita baca hadis ni, kita berhenti ya. Sebab tuan-tuan yang minta sambung kan, jangan marah kat aku ya. Dan pada suatu riwayat bersabda Nabi SAW ya. Kitab ni tak ada badai. Kalau tuan tak nak badai ya, saya badai kitab ya. Idza da'ar rajulu zaujatahu lihajatin falta'tihi wa in kanat tak nampak. Wa in kanat nampak ni. Dah tua ni nak dekat mati ni tuan. Wa in kanat alan tanwur. Ya. Tanwur waw ra waw ra mati depan tanwur ya. Alan tanwur ya. Tanwur artinya apabila memanggil oleh laki dia akan isterinya kerana hajat ya. Kerana hajat hajatlah suaminya berhajat ya. Ubat kuat dah makan berhajat, otak gegar, mata merah macam hantu kayu. Berhajat. Suara pun dah berubah.
Ya, ayang abang nak malam ni. Jangan bantah neraka, masuk neraka nanti. Aku taubat lah, tak nak makan benda-benda tu, bahaya. AJK suruh selalu bagi benda ni. Apa aku nak bohong? Ya. Itu AJK suruh mana bagi ya? Dia bagi makan, kepala aku jadi besar. Jadi besar. Suara jadi lain. Balik rumah cakap Amin ni kasar ayang. Standby. Bahaya, jangan makan. Ya. Maka hendaklah datang akan dia, dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur. Di atas dapur. Tuan-tuan. Main tu. Di atas dapur, tuan. Allahu akbar. Di atas dapur sekalipun, maka tiada ada seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya, maka melainkan menyumpahlah akan dia oleh bidadari. Bidadari menyumpah. Bidadari menyumpahlah akan dia oleh bidadari yang di dalam syurga, seperti yang diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nampak? Suami nak, bini tolak, walaupun bini itu atas dapur pun, bini itu tolak tak bagi, bidadari menyumpah. Nampak? Allahu akbar. Nanti tentang wani aja kat bini tu. Contoh ubat nak makan. Bini aku tutup, buat nak makan. Dia minta ni, yang abang nak malam ni, ya. Abang nak malam ni, abang nak makan ubat. Dia bini tolak. Kita cakap dengan ayang, ayang tak bagi abang ni, bidadari syurga menyumpah ayang. Berani tak? Berani Siapa yang kena sumpah? Besok subuh semayang, ni lebam. Lepas itu suruh bini mengaji ya. Tadi hadis tadi, iza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatin fal ta'tihi wa in kanat alan tanwur ya, alan tanwur ya. Wallahu alam. Cukup sampai sini ya. Baris ya. Ada baris kan? Tak. Ya. Iza da'a ar-rajulu zawjatahu ya li hajatin fal ta'tihi wa in kanat alan tanwur ya. Wallahu alam ya. Sampai di sini tanda kitab. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah ya. Tuan-tuan. Macam biasa dekat luar tu ada kasuri kijang, ada bubak mata ruqyah air zam-zam ya. Ada habatus sodak, minyak habatus sodak ni tuan-tuan. Baru ni anak aku baby umur setahun lah. Dia main pinggan, pecah pinggan. Kena kaki dia luka. Ya, alhamdulillah kita esok dia ambil ni habatus sodak titik kan. Berhenti darah. Tuan ya. Ada kelebihan habatus sodak. Dia boleh untuk luka, dia untuk dalaman boleh, luaran boleh. Tuan-tuan, ni kelebihan habatus sodak. Nabi sendiri pun cakap dah, habatus sodak ubat segala penyakit. Ya, ada dekat luar boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah, aku kerja. Faham ya? Boleh hutang dengan kawan, bayar dengan aku. Tu je ya. Kalau tabung sekolah tu dia lah infak tuan-tuan ya. Ustaz Nizam cari dana sikit, aku cari dana sikit, Ustaz Zaidi cari dana sikit untuk menampung sekolah, untuk anak yatim, ibu tunggal, orang susah. Sebab setiap Jumaat aku memang bagi budak-budak duit. Seorang beratur bagi RM5, RM5, ada lebih bagi RM10 ya. Lepas tu ibu tunggal, orang tak siuman, mualaf bagi seorang RM150, seorang RM200. Tuan ya. Tuan boleh tak percaya, tuan tanyalah penduduk madrasah. Itulah tuan bagi tu, tuan infak selalu pada sana ya. Ditutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.